sihat, aman, bahagia, hatinya tenang, dalam keadaan yang baik, dikurniakan Allah takdir yang indah dan dijauhkan Allah daripada segala musibah dan bahaya. Amin. Okey, minta maaf tadi kita sembang-sembang sikit kan bagi tarikh yang berjamaah. Bagus juga. It is a form of bagi saya menambah pengetahuan. Yang tak elok tu je nak minta free je. Okey, tapi tak apa, kita hari ni insya-Allah tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, kita akan cover topik 66 dan ini ulangan sebenarnya. 66 ni adalah topik sebelum ni juga sama. Jadi saya kira ni tak berapa lama, 67 dan 68. Saya cuba habiskan yang dapat lah ya. So topik 66 ni adalah bab jika Al-Imam Al-Bukhari meletakkan bab jika sudah melaksanakan salat lalu mengimami suatu kaum ataupun al-jamaah. Ini tak silap saya hadis Muaz, betul ni hadis Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Kat sini kita ada terbaca gitu Sayyidina Muaz. So bab ni tuan-tuan kita baca sebagai apa dia panggil barakah melalui hadis satu persatu daripada kitab ini. Tafadhali Kak Zaitun. Bismillah. Bab 66 jika sudah melaksanakan solat lalu mengimami suatu kaum iaitu jamaah. An Jabir bin Abdullah qala kana Mu'adh yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ya'ti qaumahu fayusalli bihim. Dari Jabir, dia berkata, Muaz biasa solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi kaumnya lalu solat mengimami mereka. Keterangan hadis, bab jika sudah melaksanakan solat lalu mengimami suatu kaum. Ibnu Al-Manayyar mengatakan bahawa Imam Bukhari tidak menyebutkan kalimat pelengkap dari kalimat bersyarat pada judul bab kerana ia tidak menetapkan dengan tegas hukum suatu masalah yang masih diperselisihkan. Pembahasan ini telah dijelaskan dan hadis di atas telah dinukil melalui jalur lain dari Amr. Ya, maknanya kita dah baca ni, dah dibahaskan, so kita skip lah. Hadis yang ke-67 insyaAllah, iaitu pada bab yang baru, seorang yang atau orang yang memperdengarkan takbir imam kepada manusia, yakni al-jamaah. Silakan Zaitun. Bab 67, orang yang memperdengarkan takbir imam kepada manusia, iaitu jamaah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma marida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fihi atahu Bilalun yudhinuhu bis-salati faqala muru Aba Bakrin falyusalli. Qultu inna Aba Bakrin rajulun asifun in yakum maqamaka yabki fala yaqdiru ala al-qira'ati. Faqala muru Aba Bakrin falyusalli. Faqultu mithlahu faqala fi thalithati aw ar-rabi'ati. Inna kunna sawahibu Yusufa. Muru Aba Bakrin falyusalli. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فتأخر Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa qa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila jambihi wa Abu Bakrin yusmi'u an-nas at-takbira taba'ahu muhadirun 'anil A'mash. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit yang membawa kepada kematiannya, Bilal datang kepada baginda untuk memberitahukan tentang salat. Maka baginda bersabda, perintahkanlah Abu Bakar agar salat. Saya, iaitu Aisyah, berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang berhati lembut. Apabila ia menggantikan posisimu, nescaya ia akan menangis dan tidak mampu membaca. Baginda SAW bersabda, perintahkanlah Abu Bakar agar salat. Aku pun mengucapkan kalimat seperti tadi.
Maka baginda SAW bersabda untuk ketiga kalinya atau keempat kalinya, sesungguhnya kalian adalah wanita-wanita sahabat Yusuf. Perintahkanlah Abu Bakar untuk solat. Abu Bakar pun solat, lalu Nabi SAW keluar dengan dipapah di antara dua orang laki-laki. Seakan-akan aku melihat kaki baginda nampak membuat garis, iaitu menggores di atas tanah. Ketika Abu Bakar melihat baginda, ia hendak mundur. Namun Nabi SAW mengisyaratkan kepadanya agar tetap solat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap mundur dan Nabi SAW duduk di sampingnya. Lalu Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada manusia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muhadir dari Al-A'mash. Ya. Sedikit Kak, keterangan hadis. Keterangan hadis. Ini memang betul macam Kak ni macam dah syarah tapi dia cari pik balik dia sebenarnya ada ulangan tapi digunakan pada bab-bab yang berbeza. Sebab sekarang dah tanya tu. Saya kata macam dah syarah kan. Betul, ada beberapa hadis yang dipanggil Al-Mukarrar dalam kitab Sahih Bukhari ataupun dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari atau Sahih Bukhari dia follow. Al-Mukarrar ni kalau tuan-tuan spell it Al-Mukarrar. Okey. Mukarrar. Okey, Al-Mukarrar ni maknanya dia berulang. Jadi dalam topik-topik yang ada tu ada beberapa, bukan beberapa, banyak juga topik yang menggunakan hadis yang sama tapi mempunyai hujah daripada angle yang berbeza. So kalau bab ni tadi mungkin digunakan sebelum ni kita baca bab sembahyang duduk. Kerana Nabi jadi imam waktu tu Nabi duduk. Dan waktu Nabi duduk tu Abu Bakar follow. Maksudnya Abu Bakar sebelah Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi yang imam. Abu Bakar cuma bagi isyarat. Tapi tak diterangkan hadis tu tentang bab takbir. So kat sini disebutkan pula bab takbir. Hadisnya macam sama, bagus juga. So hadis sama ni eloknya kau hafal. Sebab dia sama. Dia ulang-ulang berkali ni untuk dihafal. Sebab kalau hadis ni boleh dihafal, baguslah maknanya. Okay? So itu tujuan kita sebut tadi sebagai hadis ini adalah hadis yang berulang. So Imam Bukhari takkan longgokkan satu hadis dengan beberapa hujah. Sebab kitab fiqh tak sama dengan kitab hadis dalam memberikan penerangan. So Imam Bukhari especially adalah seorang imam yang konsisten meletakkan tajuk itu sebagai pandangan beliau. Jadi maka rahimahullah imam akan berhujjah satu poin. Okey? Mungkin kalau kita sekarang ni yang nak cepat kita akan letak banyak-banyak satu longgok lah. Itu pun kita tak faham ya. Okey, kemudian keterangan hadis dalam bab ni. Bagus kerana alert at least pernah benda tu perasan. Kak tolong saya keterangan hadis. Keterangan hadis. Bab orang yang memperdengarkan takbir imam kepada manusia. Pembahasan mengenai hadis Aisyah telah disebutkan pada bab batasan orang sakit menghadiri solat berjamaah. Adapun konteks hadis ini dengan judul bab terdapat pada lafaz wa Abu Bakrin yusmi'un nasa at-takbira. At-takbira. Lalu Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada manusia. Kalimat ini menurut jumhur ulama telah ditafsirkan oleh lafaz pada hadis terdahulu iaitu wa kana Abu Bakrin yusalli bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakrin. Abu Bakar salat mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan manusia salat mengikuti salat Abu Bakar. Sementara Imam Bukhari telah menyebutkan bahawa Muhadir turut serta bersama-sama Abdullah bin Daud menukil lafaz seperti itu dari Al-A'mash. Pembahasan ini akan diterangkan pada bab berikutnya. Pada bab berikutnya maknanya Imam Ibnu Hajar dia nak jamakkan dalam syarah, maka kata beliau akan diterangkan pada bab berikutnya. Jadi memang kat sini tergantunglah. Tapi boleh kita ambil bukan tergantung apa. Dalam bab ini kita boleh saja langsung kepada lafaz yang pendek iaitu Abu Bakar pun saya cari yang Melayu. Okey. Kemudian okey, lalu Abu Bakar dekat sini kat bawah ni
Lalu Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada manusia. Itu je hadis sebenarnya. Maknanya bahagian ini adalah bahagian yang memang Al-Imam Al-Bukhari nak jadikan hujjah, iaitu bersesuaian dengan bab berkenaan dengan memperdengarkan takbir, seorang imam memperdengarkan takbir kepada al-jamaah. So senang kata kat sini, kalau kita ambil satu bukan rumusan tapi ambil fiqh. Seorang imam yang sama ada dilantik ataupun dia ditugaskan ataupun dia bertanggungjawab kat rumah sebagai jadi imam. Kalau imam kan dia kat rumah sembahyang tarawih hari itu, syak. So kalau imam ni dia tidak melaungkan takbir sufficient, dia punya bunyi tu, kadar dia tu tak didengari, maka imam ni adalah imam yang menyebabkan konflik atau imam yang menyebabkan keadaan tu jadi huru-hara. Sebab kita maklum sebagai imam, kita sebut minggu sudah, al-imam adalah seorang yang akur dan peka dengan keadaan sekeliling. So makna yang Pak Haji Tarikh tak boleh nak buat tak tahu je kan. Kau nak tahu hujan kau, ribut kau kan. Apa tu Pak Haji Tarikh? Pak Haji nak sebut Pecik Amit tu Pak Haji Tarikh. Pak Haji Tarikh tak apa. Okay. So makna nak kata imam dalam masa yang sama dia akur dengan keadaan orang lain. Dia kena tahu keadaan diri dia tu sama ada didengari ataupun tidak. Sebab saya ada semain juga dengan beberapa orang yang mungkin dalam perjalanan, kadang-kadang dekat R&R kita waktu kita belayar, ataupun ya ketika-ketika tertentu di masjid yang imam tu pelan nak baca. Saya tolak kalau tempatnya besar, tak apa-apa. Itu memang luar kita punya kawalan dan luar jangkaan. Tapi kalau seorang imam yang memang semain 2-3 orang je belakang dia, dia gagal tanpa ada gangguan, maka ini tak cukup syarat sebagai seorang imam, ataupun dia tidak melestarikan keadaan jamaah tu sendiri. Nah, kalau saya ambil perbahasan yang sama, saya extended atau kita extend perbahasan ini kepada imam di rumah sebagai ketua keluarga, imam kepada keluarga. Sama juga. Kerana kalau seorang suami ataupun ayah, dia tidak peka ataupun dia tu tak didengari, mana communication kita akan lag lah. Kita akan ada masalah komunikasi. Dalam saya uruskan apa dia panggil kat Zaitun, counselling, barusan aja tadi bilang, tadi ada counselling juga lagi. Dia bilang suami ada case suami yang suami ada girlfriend, selingkuh, namun suami ni tak nak involve dengan apa-apa counselling ataupun kes mahkamah. Dia suami akan kata dia tak dapat surat, tak ada orang call. Jadi isteri ni dia punya keprihatinan, dia kata, macam mana ya Ustaz kalau suami saya tak nak cooperate, jadi kes saya ni jadi macam mana? Nah, tuan-tuan dan puan, imam ataupun ketua rumah ataupun siapa-siapa lah yang kat depan, ya, kalau driver bas kat depan dia tak ambil peduli atau tak ada cermin belakang tu, maka dia jadilah driver yang bawa gila-gila suka hati dia. Maka kat sini tadi suami tu punya kes tadi memang agaknya saya rasa dia memang gila-gila lah, dan dia pun masalah dia ada girlfriend, dia yang selingkuh. Bila dia selingkuh, dia kata dia tak nak lepaskan isteri dia. Saya ingat tu pun otak mati jugalah. Tak ada orang larang dia nak bergirlfriend lagi. Kalau teringin lah Pak Haji Tarikh pun boleh, tak ada masalah. Tapi rasional dia. Sekadar ketawa Pak Haji Tarikh, saya nampak sekadar senyum. Apa tak boleh tengok? Pak Haji Tarikh tak boleh ke sekadar? Isteri delik lah kata orang. Istilahnya, siapa-siapa boleh buat. Kita tak berkuasa nak melarang, tapi kita kena tahu dosa pahala. Namun suami tu tak bertanggungjawab lagi, dia dengan tidak, dia next level. Maknanya dia tak dengari suara orang, maknanya di belakang, dah ditegur, dah dibetulkan, subhanallah. Maknanya kalau isteri tu bilang,
saya gini-gini tangkap awak. Tangkap 5 kali kat saya tu. 5 kali tangkap tu. Girlfriend dia. Allah, 5 kali buruk lah tuan-tuan. Saya malu je lelaki tadi. Macam tak clean pun ada is. Kalau nak buat jahat tu biar senonoh sikit. Satu. Nombor 2, dan dia tak bertanggungjawab. Dia tak mendengari dan dia tidak mahu didengari juga. Bermakna communication akan naik. Sembahyang jemaah dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari meletakkan sebagai tajuk, yakni imam kalau nak diikuti mesti mendengarkan. Kalau imam tak mendengarkan, kata orang gimana mau diikuti? Itu hampir mustahil. Jadi rasional dia adalah it takes two to tango. Dia sebenarnya it takes two to it takes two apa? Dua tangan untuk bertepuk supaya berbunyi. Betul tak ya? Sekadar kata betul. Bodoh lah mamak tadi tu. Memang dia tak bagi saya, maaf saya sebut bodoh tuan-tuan. Sekadar ni bahasa dia memang tak pandai lah, tak cerdik. So dalam keadaan ini tuan-tuan dan perempuan, ini adalah dia panggil apa, kita boleh kata siasat tu politik. Tapi ini adalah expected punya situation. Nah, kalau imamnya putus mikrofon, sekarang ni kalau masjid ya, misal sembahyang jemaah, nah putus mikrofon imam secara otomatik kena mengangkat suaranya supaya mendengarkan sejauh yang mampu. Bermakna ada beberapa orang, ada beberapa asatizah kan kalau sembahyang takbir dia kuat lah. Sekadar tahu siapa? Takbir kuat sekali. Ni tak ada hantu ke, tak ada mikrofon mati, dia memang takbir dia kuat. Tadi bapak lupa pula. Itu baru je cakap. Ada 2-3 asatizah yang begitu ya, kuat. Hatta imam-imam yang bertugas di masjid, tuan-tuan perempuan, saya tengok ada yang memang menguatkan suara ya. Namun tuan-tuan perempuan, yang itu pun masalah berkomunikasi atau satu sedikit cabaran untuk berkomunikasi adalah kita mahu didengari dan juga kita mahu mendengar. Jadi cabaran sikit. Mahu mendengar, kita kena dengar orang lain punya rintihan lah. So kalau orang kat belakang kan dah mula nangis bayi kita belajar minggu lepas, dah mula tuan-tuan dengar ada orang macam sangat balik contoh. So imam kena akur. Dalam masa yang sama, imam memperdengarkan, dia juga nak atau berkeinginan untuk dia didengari tu tepat. Kalau kuat sangat, tersentak, bukan sahaja didengari, kena sumpah sekali. So bermakna saya rasa kat sini pun kita kena kebijaksanaan dalam kita menjalankan tugas sebagai seorang al-imam. Nah, kalau saya nak buat kontroversial sikit, kalau gitu Kak Zaitun, makanya wanita memang tidak ditugaskan jadi imam kalau dalam Islam pada jamaah yang bukan hanya perempuan. Bermakna hanya perempuan saja, wanita boleh atau ada sunnah untuk mengimamkan solat. Jadi adakah wanita kurang layak kata tuan? Kurang layak maksud saya tak seperti lelaki ke dia panggil apa, dia punya job scope tu dia lebih luas sedangkan dia cover lelaki dan perempuan. Dan wanita tu ada syariat sunnah tu hanya untuk di kalangan wanita. Adakah kerana wanita kurang mampu jalankan tugas komunikasi? Silakan. Okey. Tidak semestinya kerana ramai saja wanita yang berkelayakan. Cuma memang hukum tu sedemikian. So kita akurlah. Jadi bermakna Allah SWT menyekat? Tidak. Mungkin tidak kerana juga. Jadi kakak kalau jawapan yang jawab bagus. Kak ini tak ada ni. Kak ini kata tak masuk tadi. Okey. Dikhawatiri fitnah mendatangkan syahwat atau apa-apa saja percakapan. Jadi bermakna wanita ni Allah cipta jadi bahan. Tak juga? Tak juga. Tak juga. Okey. Kalau tak juga, apa jawapannya? Siapa-siapa lagi nak tolong boleh wanita? Silakan. Sebab kita sebut tadi kan komunikasi. Saya extend lebih daripada apa yang Al-Imam Bukhari sebut kat sini sebagai seorang imam
mendengarkan suaranya kepada orang. So maknanya al-imam dia lebih sensitif dari makmum. Makmum kalau tak dengar imam baca Fatihah ke apa, tak masalah. Tapi imam kena pastikan takbir dia. Kenapa dalam hadis disebut takbir? Sebab takbir tu asas. Nak berpindah pada satu keadaan kepada bentuk keadaan yang lain. Sedangkan bacaan tu tak disebut, iaitu lebih panjang lagi, orang akan lebih faham. Berdiri saja. Nah, hatta kalau kita tengok kat situ, tak boleh jauh lah. Kalau semayang apa tu, kunut, ada kunut, bukan kunut apa tu, sujud tilawah. Kan? Itu aja lah bersepah dah orang Melayu. Kita dah kecah dah. Kita tak biasa dengan beberapa ayat. Tapi tak salah imam juga. Sebab saya tahu kalau imam-imam di Haramain, dia akan bunyikan beza sikit dia punya takbir. Kalau sujud tilawah, dia akan sebut Allahu Akbar cepat. Dan Bilal pun akan Allahu Akbar. Bila takkan Allahu Akbar, dia akan very short. So itu antara komunikasi yang diwujudkan di negara Arab. Komunikasi di negara Melayu ataupun di negara rantau Asia, kalau nak sujud tilawah, bilang makmum dulu. Nanti rakaat 2, rakaat 1 bermakna komunikasi berbeza. So bermakna komunikasi important. So kat satu saya balik pada soalan tadi. Kerana Allah menugaskan lelaki untuk mengimamkan pada kelompok lelaki dan lebih lagi bukan lelaki dan wanita, tidak begitu. Hanya pada kelompok wanita, adakah wanita kurang boleh untuk berkomunikasi atau kemampuannya lebih rendah dari lelaki? Sila. Adakah kerana ayat Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 34 tu, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Okey, jadi lelaki mendepani. Maka lelaki tu ditugaskan untuk memimpin. Jadi bermakna kat Zaitun wanita pasrah lah untuk di belakang saja. Maknanya mengikut batasan. Jika wanita itu bersama dengan kaumnya, maka dia boleh mengimami. Dari situ ada diskriminasi. Wanita hanya dibataskan pada kelompok wanita. Kat situ saya tanya ni sebab saya cakap ni sebab kelompok-kelompok kumpulan liberalisasi itu sangat lantang mempersoalkan benda-benda macam ni. Barusan tuan-tuan dan puan saya dapat baca satu artikel seorang wanita di Malaysia, tak silap, siapa nama dia? Dia bukan Siti Kasim, ni orang lain. Dia mempertikaikan ayat Quran berkenaan dengan hijab. Dan dia menyeru sekarang ni pergerakan supaya pergerakan membebaskan wanita dari salah faham sehingga kena berhijab. Maknanya dalam Quran, dia nak highlight macam ni lah. Kalau saya cakap terbalik Pak Haji tadi. Dalam Al-Quran ada ayat yang terangkan pasal tutup aurat. Tapi tutup kepala ni tak ada. Maknanya salah faham penafsir ataupun ilmuwan dalam menterjemahkan ayat mengakibatkan wanita akhirnya berbungkus bangkai macam Mak Haji semua ni. So dia sekarang tengah buat movement yang membebaskan wanita daripada belenggu hijab dengan ayat Quran. Maknanya, ini golongan liberal. Saya sangat risau maksud saya itu, kita tak tolak penafsiran ada di kalangan ulama yang menyebutkan tafsir dalam ayat tersebut. Maknanya ayat itu dikhususkan bukan seperti berhijab, tapi kita ada ayat lain, kita ada hadis lain, kita ada Quran yang lain yang Allah Ta'ala mewajibkan tutup aurat wanita ni. Kalau tak nak pakai sindang, tak apalah, pakai baju astronot, tak ada masalah. Bungkus je, tak ada masalah. Tapi tetap kadar dia menutupi aurat. Maka saya cabar tadi. Saya kasih jawapannya gini. Oh gitu, saya bilang. Oh jadi gini. Tetap biar puas maksud saya. Ya. Saya pasti kalau saya jawab satu mesti betul. Saja saya mengakalkan tadi. Kalau saya jawab, tolong jawab lagi sekali.
yang agak firm sikit lah, mewakili wanita-wanita sedunia. Sebab tidak pernah sewaktu zaman Nabi SAW, wanita itu mengimami kaum lelaki dan juga wanita. Maknanya secara umum lah. Jadi berdasarkan itu, maka wanita itu tidak mengimami selain daripada kaumnya sendiri. Mana Kazan itu seorang wanita yang baik. Kazan itu akur dengan tanggungjawab dan apa yang telah digariskan oleh syariat. So you won't go beyond that. Alhamdulillah. Let's listen from Iskandar Kazan. As a lelaki, apa dia nak condemn? Atau apa dia nak tolong? Dia dapat iPad ni, kalau dapat tolong ni, Iskandar. Jangan soalan. Jadi saya Pak Citra. Sila Pak Citra. Sila. Saya ni lain sikit topiknya. Sebab kata Ustaz tadi, imam kalau misal mikrofon rosak, mati, imam nak angkat suara. Saya? Dan menyalahi tak kalau dalam Quran, Allah kata kalau kau solat, jangan tinggikan suara kau. Jangan terlampau bawah. Ambil pertengahan. Ayat masa tu Pak Cita deh, kalau ayat macam tu. Wala tajhar bi salatika wala baina sabila. Wala tajhar bi salatika. Kemudian wala tuhafid biha wabtai baina zalika sabila. Naam, sahih. Adakah bercanggah soal Pak Cita sekali lagi? Imam mengangkat suara tinggi sebab apa? Mikrofon tak ada. Okey. Jadi adakah dia bercanggah dengan yang apa dari ayat Quran tadi? Ayat tadi. Okey. Pak Cita ni, soalan Pak Cita ni memang tak keluar pun dari topik. Ya. Maksudnya soalan Pak Cita itu dalam kelompok topik tu. Sila Pak Cita ni. Apa Ustaz? Apa Pak Cita nak tambah lagi ya tadi? Bukan, tak ada. Okey, so saya jawab Okey Pak Cita ni. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, dalam situasi tadi solat tadi, al-jahru dia ada pelbagai Pak Haji Tarikh. Al-jahr ni dia boleh kata kuatkan suara. Tu saya yang penting menzahirkan, menonjolkan. Saya menampakkan. Itu dia panggil al-jahr. Juga al-jahr semayang tu dia tidak berbentuk bunyi, tapi saya pergi tengah-tengah Kaabah. Saya menonjolkan diri. Maknanya instead of saya merahsiakannya, saya malah menzahirkannya tanpa batas. Okay, boleh pelbagai. Nah, kita harus faham konteks ayat tadi dengan konteks hadis ni. Nah, hadis ini konteksnya adalah sewaktu imam bertakbir, dan takbir atau kadar takbir adalah kadar yang tidak akan mengganggu, sebab tak ada takbir yang bentuk dia lama panjang. Allahu Akbar, mana tak ada. Istiwa Allahu Akbar. Kalau dah lama-lama tu jadi takbir raya Allahu Akbar, Allah tu lain. So bermakna Pak Cik Tarikh, kalaupun kita ambil isyarat di sini bahawa takbir yang Nabi kata harus mendengarkan adalah tanggungjawab seorang imam. Makanya tadi solat tadi, ayat tadi itu adalah solat umum. Dia tak mesti imam, makmum, sendiri ke, lelaki ke, perempuan. Dia benda yang umum. Jadi istilah dia apa? Dia tak masuklah dalam perbandingan tersebut, kerana dia bukan apple dengan apple. Dia punya situasi tu, dia ada situasi yang tak sama. Jadi Pak Cita tidaklah, saya jawablah, tidak menjadi sebab untuk hadis ini ditolak ataupun ayat tadi ditolak kerana apa? Menampakkan percanggahan antara kedua-dua ni berdasarkan situasi yang lain, pada keuzuran yang berbeza dan tanggungjawab yang tidak sama. Bagus juga Pak Cita baca ayat banyak. Jadi Pak Cita dapat kait dia punya apa dia panggil, antara satu dengan lain. Pada again Pak Cita saya harus juga Pak Cita insyaAllah bertanya bukan confuse lah. Pak Cita bertanya atas rasa share. Okay, thank you Pak Cita.
Yes, Iskandar, back to you. Teman Noh nampak, ingat senang dapat iPad dah. Habis, aku rasa pasal tu lah, suara perempuan ni kan, kalau kau bayangkan Amir Hafizah bagi takbir, nanti yang makmum ke laut ni kan? Tak juga, dia diisi orang. Dah isi orang yang lain lah, Amir Hafizah dah kahwin tak boleh, lain siapa yang belum kahwin. Siapa lagi kalau yang belum kahwin pun, orang dah kahwin macam kau ni kena jaga. Yelah, maksudnya baik-baik je. Allah nak protect perempuan-perempuan ni daripada benda-benda fitnah macam ni kan. Macam bermakna kalau macam tu lah, kenapa ya Allah cipta wanita tu begitu sampai dia tak boleh jalankan tanggungjawab dia? Dia masih boleh jalankan tanggungjawab yang lain. Tanggungjawab yang ni untuk lelaki. Aku bagikan contoh sekarang. Sekarang ni kita, contoh kat Malaysia, kita ada speaker parlimen wanita pertama di Malaysia, Datuk Azalina. Ataupun Datuk Azalina, dia dapat Datuk title dia. So Datuk Azalina peguam dari speaker parlimen. Speaker parlimen adalah orang yang besar selepas ketua negara. So kalau kau tengok kat situ lah, dia garang lah. Dia memang tak sempat kita nak shock pun suara dia. Dia marah. Tapi very professionally, Datuk Azalina. So what to say? Adakah Islam melarang perkara tersebut? Aku ada certain jawatan yang tak dilarang lah. Tapi macam jawatan macam imam semua, aku sedar dah memang Allah ada apa? He knows yang benda ni memang untuk lelaki lah. Balik benda ni untuk lelaki supaya apa lelaki? Supaya lelaki nampak gagah wis. Mana Allah tolonglah. Ini terus salah. Dia tidak kasih tuan-tuan perempuan, dia tidak menjadi sebab kepada sebab wanita itu dilihat sebagai kekurangan dari pihak dia. Mana saya lihat di sini adalah tanggungjawab yang Allah bagi pada seorang lelaki bagi Iskandar tadi. Dalam masa yang sama, membiasakan seorang lelaki dengan tugas dan kepekaan seorang lelaki. Kerana lelaki harus buat keputusan banyak. Dalam ayat Quran kata Kak Zaitun tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebab lelaki mendepani tu maksudnya tanggungjawabnya banyak. Dia bukan hanya di depan sebagai imam. Dan berapa banyak imam sekarang lelaki yang imam keluarga tak berapa layak jadi imam. Saya sebut lah. Tak layak jadi imam, dan ada yang macam mana suara makmum lagi kuat dari imam. Saya bukan suruh dictate. Maksud saya, you need to gain respect. Kita tak boleh no pain, no gain. Dia mana ada benda saya campak jadi tu. Tak ada. Kita nak buat kemah pun, tuan nak angkat kuih tak pun nak kena beli. Kalau tak nak buat, kena order. Waktu kena bayar. Orang jual mahal. Orang jual 80 biji. 80 biji tapori tak penuh. Dia jual 25. Kena telan. Sebab kita tak buat sendiri. So, dalam istilah lain, maksud saya di sini, tidaklah Allah membataskan wanita, menampakkan yang wanita tidak mampu atau kurang berkelayakan. Namun, lelaki lebih disokong oleh Allah, disokong maksud saya, supported untuk menjadi seorang insan dan ketua yang lebih reasonable secara naluri. Tuan-tuan, kita ambil satu teori. Kita tengok jam, kita kan tengok jam satu jam jarum. Dia kan anti-Kaabah movement. Kaabah move terbalik lah. Anti-clockwise. Kaabah anti-clockwise. So maknanya clock kita move dia anti-Kaabah. Okay, dia terbalik lah. Okay. So, kita dah biasa tengok macam tu. Tuan-tuan suruh kita terbalikkan jam. Tengok yang lain. Kita kan secara automatik dia jadi apa? Keliru je. Kau berapa ni? Kita akan tanya. Sama dengan tawaf. Kalau saya terbalikkan movement tawaf, orang akan secara naluri spontan dia akan cakap, ini mungkin bukan yang sama. Nah, ada banyak ibadat yang kita buat, tapi Allah Ta'ala jadikan ibadat itu melestarikan kita atau menjadikan kita ampuh kita, support kita untuk jadi orang baik. Makanya dalam sembahyang kita ada wuduk.
Wuduk ni dalam kondisi-kondisinya dia menenangkan keadaan, malah dia membumikan manusia. Saya rasa dia wuduk ni basuh muka, kita tenang dalam keadaan yang sedia, ada persediaan atau kita bilang pre-solat, bersedia memahamkan psikologi, akal, minda yang kita tengah nak solat. Ibadat besar solat. Kalau kita datang terus semayang, saya yakinlah kita takkan semayang langsung tak ada khusyuk lah. Sebab apa? Dia tak ada momen yang pre-solat untuk fahamkan kita step by step. Manusia memang selalu gelabah, kan? Manusia dalam keadaan dia tergesa-gesa itu normal bagi manusia. So, kalau kita pun tergesa-gesa, tertinggal kunci. Saya berapa kali keluar tinggal mask Pak Ditarik untuk muka tu. Nah, sebab apa saya dia kata cepat, okey saya baru keluar. Kita keluar tinggal sampai bawah. So dalam keadaan tertentu banyak ibadat tu melestarikan. Nah, kita ada haji yang besar, kita ada umrah, istilah orang haji kecil. Nah, dia juga ada dipandang sebagai benda yang menyiapkan, memberikan bayangan kepada haji dan lain-lain. So bermakna mengimamkan solat bagi seorang lelaki adalah latihan kepada dia mengemudai atau mengemudi, mengetuai institusi, sama ada rumah ataupun institusi masyarakat, masjid, ataupun juga negara, ketua-ketua negara. Malah saya minta maaf negara jiran kalau apa tu, pemimpin parti Islam negara jiran kadang-kadang pun macam agak berat sebelah pada isu-isu wanita. Saya rasa Islam tak pernah diskriminate wanita. Mana mungkin kita sebagai ketua-ketua negara ataupun ketua-ketua masyarakat meletakkan wanita dalam kelompok itu. Yang saya lebih risau adalah menjejaskan Islam. Dia sebenarnya menjadi satu masalah yang bercakap. So kita yang bercakap ni pun nak kena speak the right lingo, the right kita panggil apa yang Allah Ta'ala, konten yang Allah bagi dengan apa yang kita cakap, harus ada kesamaan atau keserasian pada dua konten ni, ya. Saya ingat ini kita ambil take note, tuan-tuan. Dan di sini kalau tuan-tuan tengok dalam hadis ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an, walaupun Imam Ibn Hajar tak syarah. Dan saya syarah tadi extended. At the same time, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani akan tunda kepada bab yang lain. Namun jelas dalam hadis ni, pada yang saya dah lainkan, tuan-tuan, adalah kalaulah Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah pun, maknanya beliau sudah pun berundur. Sebab dia nampak Nabi masuk kan daripada masjid, pintu masjid. So Nabi masuk, seolah-olah Nabi pada keadaan uzur. Ketika itu Nabi dipapah, kaki Nabi meletak, ibu jari itu letak, jadi macam ada bekas kepada tanah, ya. Dan di sana melihatkan kelemahan Nabi. Namun Nabi tetap menyokong Abu Bakar sebagai seorang imam. Nah, Abu Bakar yang tidak tega dengan kalau keberadaan Nabi, dia mendahului, tak sanggup istilahnya, telah menjadikan dirinya makmum. Tapi makmum yang bertugas mewakili imam pada ketika itu, kerana confirm suara Nabi takkan didengari sebab Nabi nak jalan pun tak larat. So energi istilahnya tak ada. So pada keadaan ini pentingnya seorang imam memastikan dia mendengarkan takbirat yang ada atau takbir-takbir yang ada untuk tidak menyebabkan konflik dan kebingungan di belakang. Kerana Abu Bakar walaupun bukan imam, assisting Rasulullah SAW pada ketika itu, menjadi seorang seperti imam
So bermakna tuan-tuan dan puan, kita tengok topik tu senang je, iaitu beralih pergerakan dan perbuatan dalam sembahyang mesti dimaklumkan supaya jemaah maklum dan menuruti. So this is a very simple communication between imam dan seorang makmum. Wallahu a'lam bissawab. Okey, Kak Zaitun, kita ada masa sikit lagi, kita baca lagi hadis boleh? Boleh. Okey, jom kita baca. Okey, keterangan hadis dah baca ke tadi? Dah. Sudah. Okey, kita buka yang hadis selanjutnya. Hadis nombor 68. Hari ni agak senang-senang juga hadisnya, tuan-tuan. Silakan. Bab 68, seseorang bermakmum kepada seorang imam lalu orang lain bermakmum kepadanya. Wa yudhkaru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tammu bi wal ya'tamma bikum. I'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Aywa, cantik. Telah disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengikutiku dan hendaklah orang-orang yang sesudah kalian mengikuti kalian. An Aisyah qalat, lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa Bilalun yudhinuhu bis salati faqala muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Faqultu ya Rasulullah inna Aba Bakrin rajulun asifun wa innahu matama yaqum maqamaka la yusmi'un nas falau amarta Umara. Faqala muru Aba Bakrin yusalli bin nas. Faqultu lihafsata quli lahu inna Aba Bakrin rajulun asifun wa innahu mata yaqum maqamaka la yusmi'un nas falau amarta Umara. Qala inna kunna la antunna sawahibu Yusufa muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Falamma dakhala fi salati wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffatan faqama yuhada baina rajulaini wa rijlahu yakhuttani fil ardi hatta dakhala al masjid. Falamma sami'a Abu Bakrin hissahu dhahaba Abu Bakrin yata'akharu fa'awma'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Fakana Abu Bakrin yusalli qa'iman wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'idan. Yaqtadi Abu Bakrin bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nasu muqtaduna bi salati Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Dari Aisyah. Dari Aisyah, dia berkata, ketika sakit Nabi SAW semakin keras, Bilal datang kepada baginda untuk memberitahukan tentang salat. Maka baginda bersabda, perintahkanlah oleh kalian agar Abu Bakar salat mengimami manusia. Aku, iaitu Aisyah, berkata, sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki yang berhati lembut. Apabila ia menggantikan posisimu, nescaya ia tidak mampu untuk memperdengarkan bacaan kepada manusia. Andaikan engkau memerintahkan Umar. Baginda SAW bersabda, perintahkanlah oleh kalian agar Abu Bakar salat mengimami manusia. Aku berkata kepada Hafsah, katakan kepada baginda, sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki yang berhati lembut. Apabila ia menggantikan posisimu, nescaya ia tidak mampu memperdengarkan bacaan kepada manusia. Andaikan engkau memerintahkan Umar, maka baginda SAW bersabda, sesungguhnya kalian benar-benar adalah wanita-wanita sahabat Yusuf. Perintahkanlah Abu Bakar agar salat mengimami manusia. Ketika Abu Bakar telah masuk dalam salat, Nabi SAW mendapati pada dirinya perasaan yang lebih baik. Maka baginda sendiri dengan dipapah di antara dua laki-laki dan kedua kakinya membuat garis di atas tanah hingga baginda masuk masjid.
Ketika Abu Bakar mendengar gerakannya, maka ia pun hendak mundur. Namun Nabi SAW mengisyaratkan kepadanya. Lalu Rasulullah SAW datang hingga duduk di samping kiri Abu Bakar. Maka Abu Bakar salat sambil berdiri dan Rasulullah SAW salat sambil duduk. Abu Bakar mengikuti salat Rasulullah SAW dan manusia mengikuti salat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey. Sedikit Kak keterangan hadis. Keterangan hadis. Bab seorang bermakmum kepada seorang imam lalu orang lain bermakmum kepadanya. Ibnu Battal berkata ini sesuai dengan pendapat Masruq dan Asy-Sya'bi bahawa saf-saf yang ada saling mengimami satu sama lain berbeza dengan pandangan jumhur ulama. Saya, yakni Ibnu Hajar, katakan bahawa yang dimaksudkan bukanlah mereka saling mengimami dalam batas memperdengarkan takbir imam sahaja seperti yang difahami oleh sebahagian ulama. Bahkan perbezaan di sini terletak pada hakikat permasalahan. Kerana tentang orang yang melakukan takbiratul ihram sebelum orang-orang yang berada pada saf di depannya mengangkat kepala mereka dari rukuk. Asy-Sya'bi mengatakan, sesungguhnya orang tadi telah mendapatkan satu rakaat meskipun imam telah mengangkat kepalanya sebelum orang tersebut melakukan takbiratul ihram. Kerana sebahagian mereka, yakni makmum di depannya adalah imam atas sebahagian yang lain. Pernyataan ini mengindikasikan bahawa dia berpandangan para makmum saling menanggung satu sama lain sebagaimana yang menjadi tanggungan imam. Athar Asy-Sya'bi yang pertama telah dinukil beserta sanadnya oleh Abdul Razak, sementara yang kedua dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah. Okey, sebentar ya. Imam Bukhari sekali. Imam Bukhari tidak tegas. Imam Bukhari tidak tegas dalam mengemukakan sikapnya mengenai masalah ini kerana beliau memulai judul bab dengan pernyataan yang menunjukkan bahawa maksud dari lafaz hadis wa ya'tammu an-nasu bi Abi Bakrin dan manusia salat mengikuti Abu Bakar, yakni dalam posisi sebagai seorang mubaligh memperdengarkan takbir imam kepada makmum sahaja. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan riwayat yang menyebutkan bahawa manusia salat mengikuti Abu Bakar. Makna lahiriah riwayat tersebut dipertegas dengan riwayat mu'allaq. Maka kemudian Imam Bukhari berpendapat sama seperti Asy-Sya'bi. Beliau berpendapat bahawa riwayat yang menyatakan yusmi'un nasa takbira, dia memperdengarkan takbir kepada manusia, itu tanpa menafikan adanya manusia yang bermakmum, yakni mengikuti Abu Bakar. Kerana perbuatan Abu Bakar yang memperdengarkan takbir kepada mereka merupakan salah satu cara mereka bermakmum kepada Abu Bakar, dan lafaz ini tidak menafikan bahawa mereka mengikuti Abu Bakar pada sisi lain dari solat. Kesimpulan ini didukung oleh riwayat Al-Ismaili melalui jalur Abdullah bin Dawud dari Waqi', semuanya dari Al-A'mash, sama seperti sanad di atas, iaitu wan nasu ya'tammuna bi Abi Bakrin wa Abu Bakrin yusmi'uhum. Manusia bermakmum kepada Abu Bakar sementara Abu Bakar memperdengarkan kepada mereka. Wa yuzkaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan penggalan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan ra'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesetuan bukan ra'ai. Ra'a kan? Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi ta'akhura faqala taqaddamu wa'tammu biwal ya'tamma bikum man ba'dakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sikap para sahabatnya yang cenderung lebih ke belakang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, majulah kalian dan ikutilah aku, dan hendaklah mengikuti kalian orang-orang sesudah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari para penulis kitab Sunan dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Imam Bukhari sengaja menyebutkan riwayat itu dengan lafaz yang mengindikasikan kelemahannya kerana Abu Nadrah
tidak masuk klasifikasi perawi yang beliau syaratkan. Namun perkataan ini menurut saya kurang tepat kerana bukan menjadi keharusan apabila seorang perawi tidak memenuhi syarat beliau, maka riwayatnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Bahkan terkadang seorang perawi menurut pandangan beliau dapat dijadikan sebagai hujjah meski tidak memenuhi kriteria perawi yang dicantumkan dalam sahihnya. Lafaz seperti itu tidak khusus digunakan untuk hadis yang lemah tetapi digunakan pula pada hadis sahih, berbeza dengan lafaz jazm. Jazm. Okey. Kita lompat ke satu lain. Imam Nawawi memberikan jawapan bahawa makna sabda baginda sallallahu alaihi wasallam waliyatamma bikum man ya'dakum, hendaklah orang-orang yang man ba'dakum. Hendaklah orang-orang yang sesudah kalian mengikuti kalian, iaitu orang-orang di belakang kalian mengikuti kalian dengan menjadikan perbuatan kalian sebagai petunjuk atas perbuatanku. Dia berkata, di sini terdapat keterangan bahawa makmum boleh mengikuti imam yang tidak dilihatnya dengan berpedoman kepada orang yang bertindak sebagai penyambung imam atau kepada saf di depannya yang mengikuti imam. Dikatakan pula bahawa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah hendaknya kalian mempelajari hukum-hukum syariat dariku dan generasi berikutnya hendaknya belajar dari kalian. Demikian seterusnya hingga hari akhir. Pembahasan selebihnya telah dijelaskan pada bab batasan orang sakit. Panjang kan, saya kena baca sikit tapi sesuatu yang mungkin mendatangkan pahala dan juga manfaat untuk kita semua. Tuan-tuan dan puan, kalau di sini kita faham daripada apa yang telah dibahaskan oleh Imam Ibn Hajar dan juga apa yang telah dikongsikan oleh Imam Ibn Hajar, menukil semua ulama ataupun a'immah yang lain pendapat mereka tentang seorang bermakmum kepada imam dan kemudian makmum tu diikuti sebagai imam dan orang belakang dia sembahyang jadi makmum lagi. So ada dua layer of imam sembahyang, yang dua itu nampaknya imam dan sebenarnya satu je imam. So bagaimana Nabi SAW dipapah sakit dan menjadi imam, namun Abu Bakar sudah pun berundur menjadi makmum, namun betah untuk menggantikan Rasulullah pada suara dan juga memberi isyarat. Ini penting tuan-tuan, memberi isyarat, iaitu memberi kata sesuatu yang kita panggil apa ya, affirmation apa ya, kata-kata yang kepastian juga bahawa dia makmum, dia layak, dia Sayyidina Abu Bakar adalah makmum, namun makmum tu layak untuk menyampaikan suara kepada orang lain dan orang lain menyangka bahawa mereka solat dengan beliau radhiyallahu anhu. Sebab waktu dulu tak punya mikrofon, tak punya, dan describe lepas tu Nabi berjalan pun tak larat. So bermakna Nabi tak mampu untuk mengimamkan dengan memberi takbir atau bertakbir secara normal. Okay? Sekadar tanya tadi, sekadar share soalan tentang apa soalan kau? Share sikit. Ada kawan tanya pasal solat duduk tu lah. Pasal anak dia boleh diri tapi tak boleh duduk antara dua sujud. Tanya dia cakap bila anak dia tak duduk diri takbir tu, aku tanya dia kenapa diri, duduk je lah. Dia cakap boleh diri. Kenapa? Dia cakap dia pernah tengok dekat YouTube boleh kena takbir untuk sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat boleh duduk. Kalau sembahyang memanglah dalam hadis ada sebut macam tu, tapi kalau orang sembahyang duduk sembahyang fardu ni kerana apa yang boleh? Sembahyang fardu maknanya takbir ihram dia yang pertama tu kan. Dia suruh diri dulu, betul? Dia cakap diri, kalau tak dia pasal dia cakap rukun solat. Dia so rukun solat tu kan macam untuk orang yang sempurna, kewajib apa dia punya, dia boleh buat sempurna Kalau dia tak sempurna, rukun solat tu dah excuse from him apa? Betul? Okay, kalau sembahyang raya, mana satu hukum asal dia bertakbir tu? Satu ke pada rakaat pertama atau 7, atau satu ke atau rakaat kedua 5?
Maksudnya habis? Tak faham soalan. Sembahyang raya. Sembahyang raya baru takbir. Kalau sembahyang raya 7 dengan 5. 7 dengan 5, betul. So 7 dengan 5 tu, masa satu dia punya asas. Yang first Is it 7 campur 1 atau 1 campur 5? 1 campur 7 atau 1 tu dalam 7? Takbiratul ikram. Yang first lah 1. Takbiratul ihram kenapa macam mana? So manis yang first tu tak sama berkecuali. Tak. Takbiratul Islam mustahak lah tu. Nah, bermakna Pak Cik Farouk, macam mana satu takbir pertama tu adalah part of takbir yang 7. Takbir Tak pasal kalau dia tak buat yang 7 tu pun tak payah, dia still okay apa? Awalnya kalau sembahyang satu je lah. Kalau dia takbir satu kali pun still okay kan? Pasal aku tu pernah ada ustaz pernah lupa takbir. Betul, kalau jalan muminin. Tapi tuan-tuan dan puan, kita kena faham bahawa takbir nombor 1 tu adalah takbiratul ihram. Yang nombor kata 7 yang baki itu adalah yang sunat tadi lah. So kalau dia takbir sembahyang yang tidak bertakbiratul ihram, okey tak Is? Yang tak ada kalau sembahyang raya dia sembahyang 8:40. So di sembahyang tu dia takbir pelan je. Allah apa? So dia kira macam sama takbir-takbir lain, dia pun pelan. Sah tak sembahyang dia? Sah, walaupun tak didengari. Kalau tak ada makmum, Kita tak ada makmum tapi dia seorang, tapi dia tak didengari. tak didengari, dia sendiri boleh dengar je. Dia sendiri pun tak ada Allah. Oh, tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh. So bermakna kalau yang tadi tu, lafaz tu adalah takbir including raya pertama ataupun including raya haji yang pertama. Betul tak? Yang kita kata sebagai dia tak sama dengan situasi kalau kita orang sembahyang takbir raya, orang sembahyang raya takbir dia banyak, tetap dia masih kena macam solat biasa. Takbir nombor 1 kena paling tidak dia sendiri dengar. Betul tak Is? Maknanya dia nak takbir 7 kali senyap ke, tak 7 kali senyap ke, the first one sama ada dia nak include dalam takbir yang baki tu atau dia tak nak include dalam takbir yang baki tu, tetap dia kena takbiratul ihram kuat. Tulis dia dengar atau dia kena faham. So simbol tu juga takbir kat sini saya nak cuba highlight ni. Imamnya adalah Rasulullah, makmumnya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar waktu buat tu, maka keluarlah pandangan tadi yang pandangan Kak Zaitun baca tadi tu, iaitu tentang pendapat imam-imam. Kalau tengok nada ataupun cara Imam Ibn Hajar menyusun tentang Sayyidatuna isteri pada Nabi SAW, Zahra radhiyallahu anha, siapa nama ibu Fatimah, Khadijah, ataupun menyusun keadaan because kenapa? Pasal tadi Kak Zaitun baca tu disebut apa Kak Zaitun antara perkara-perkara asas yang disebut. Kalau saya boleh recall tadi itu di mind saya 2-3 perkara. Tentang apa Ustaz? Mana tadi yang waktu disebutkan bahawa al-imam bertakbir, maksudnya pendapat lain tu, pendapat imam lain yang menyangkal al-imam Bukhari. Kasih keterangan hadis tadi. Tentang bermakmum kepada seorang imam lalu yang lain ya bermakmum betul. kepada Dia takbir dia tu ganti. Ada tak? Apa poin dia antaranya? memperdengarkan takbir imam sahaja. Maknanya kalau makmum tu dia jadi imam ke dia tak jadi imam, sebab saya kan Nabi special sikit kes kat sini. Tuan-tuan jangan marah dengan saya. Sebab kat sini asal ni Imam Abu Bakar. Saya tulis Islam. Tak ada kita keliru. Asalnya Abu Bakar jadi imam. Rasulullah nanti Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Betul? Dan dah sembahyang semua sah banyak lah ni. Nabi SAW kemudian mendatangi jamaah tersebut. Kerana apa? Memikirkan apa yang tadi Aisyah sebut. Abah dia ni seorang yang pemalu. Maka Nabi pun alaihissalam datang masuk tu dipapah, dalam keadaan dipapah untuk menjadi imam. Maka
Abu Bakar ni radhiyallahu anhu maka merasakan kedatangan Rasulullah, langsung Abu Bakar ni berundur, betul? So, Abu Bakar ghostan ke belakang. Ni yang kita kata penting ni. Mana pula ni? Mati pula. Okay. Abu Bakar ke belakang. So Abu Bakar berundur semula ke belakang. So ghostan. Sekarang tempat ni tempatnya Abu Bakar kat sini. Imam ni siapa kat sini? Rasulullah. So kita kena fahamkan kat sini. Merahnya Rasulullah. So kat sini jadi adalah Rasulullah SAW. Rasulullah jadi imam tak? Jadi. Tapi Nabi sembahyang duduk. Abu Bakar sembahyang biasa. Abu Bakar pula jadi speaker bagi Rasulullah SAW, mengumandangkan takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Nabi yang imam. Nabi yang sakit, tak dengar apa yang Abu Bakar Nabi sebut. So Abu Bakar diikuti semua orang ni. Dan orang ni pun tak tahu menau sembahyang dengan Rasulullah SAW, kecuali yang sedikit di hadapan. Sembahyang mereka ni sah ke tidak? Kata Tuan? Sah. Dan dalam pandangan tadi, Imam Ibn Hajar bawa pandangan. Maknanya ada tak ditukil pandangan yang tak mengatakan sah? Tak ada kan? Tak ada, semua sah. Sebab seingat saya tadi tak ada. Namun dia ada sebut tentang kalaulah Rasulullah yang jadi imam, betul tak kata Tuan? Dia ada sebut panjang kat ujung tadi. Tuan-tuan minta maaf saya keliru kalau tuan-tuan sikit. Dia gini tuan ada, untuk senang faham, adalah pendapat Imam Bukhari. Okay? Kalaupun dia makmum ke dia imam, orang lain ikut dia ke tak ikut ke, semua itu sah. Saya imam, Iskandar duduk tengah-tengah dalam saf nombor 5. Suara saya tak sampai saf ke belakang. Iskandar yang tukang takbirkan, sah tak sembahyang saya jadi imam? Sah. Iskandar ni jadi makmum, sah tak? Sah. Menjadikan orang dengar atau orang masbuk ikut kita adalah part of hadis tadi sebelum ni. Communication. It is not about sah sembahyang atau tak sah sembahyang bila makmum ni dia bunyikan suara dia macam imam. Kita pernah tak sembahyang dekat sembahyang Jumaat Iskandar, tiba-tiba makmum atau Bilal kuatkan suara. Masjid Haram, Masjid Nabawi, semua sembahyang macam tu. Saya ingat Masjid Sultan buat macam tu juga kalau kat Singapura. Malah kadang-kadang kena Bilal yang extravaganza. Dekat masjid mana-mana pun dia pun tambah juga. Imam Allahu Akbar, Ya Allahu Akbar. Ini masa COVID tak sempat buat semua. Bermakna sama ada dia makmum, fungsi dia orang kalau saya imam Allahu Akbar, saya pun rukuk. Orang biasa rukuk, ada rukuk dengan saya. Ada rukuk tunggu Bilal tu sebut Allahu Akbar. Lalu dia follow rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana, baru dia ikut naik. So sama ada dia imam ke dia bukan imam, orang lain makmumkan dia ke, orang lain makmumkan imam ke, tetap sembahyangnya sah. Dan itulah fungsi hadis ni yang dibawa oleh Imam Bukhari untuk menerangkan tentang keadaan Rasulullah SAW dan juga sahabat Nabi yang kekal, yang terkenal, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak jadi story. Dia rantik tempat imam ke, dia ambil tempat imam ke, dia ambil peranan imam. So it is not part of the story. This is about communication. Yang penting orang sembahyang betul, tak berterabur, tak berkecah. Dah. Kenapa saya cakap ni tuan-tuan? Yang ni saya, alhamdulillah, akhirnya saya dapat senangkan faham. Iaitu orang Melayu kita ni cepat tukar niat. Okay, kita dalam mengaplikasikan beberapa perkara, kita cepat, oh ni nak kena tukar niat ke? Okay, sekarang ni saya nak sembahyang jamak, contohlah. Orang Melayu kita, dia nak jamakkan sembahyang tu pun nak kena jatuh niat. Nak takhir ke nak takdim? Kita tak biasa dengan keadaan yang dipanggil apa? Bergantung pada keadaan dah. Dia mati-mati kalau nak takdim kena niat dulu.
Kalau tak sebab niat takdim tadi, tak boleh nak bawa masuk asar tu ke zuhur. Yang ada pula dia bilang kita nak kena niat takhir dulu, baru boleh kita sembahyang tu lambatkan. So tuan-tuan dan puan, saya merasakan ini adalah antara taklif ataupun dia panggil apa, satu bebanan lah kepada kita. So kalau kita ni imam dia sihat ke, imam dia pengsan ke, imam dia tak baik ke, imam dia apa tersungkur, kita berfungsi sebagai imam. Walaupun kita berada di belakang imam, berfungsi sebagai imam to save the situation. Boleh faham maksud saya? Tetap sembahyang dia sah dan sembahyang tu dikira sebagai ada satu imam, dan yang tadi tolong imam tu dia tetap digelar sebagai makmum. Tak payah ubah niat, tak payah pasak niat, tak payah piling niat, tak payah. Stay macam tu saja. So makmum secara umum kena sensitif. Kalau imam tu tak didengari, tolong dengarkan. Tolong extend mendengarkan. So tolong sampaikan suara anda supaya imam tadi disepakati atau dituruti dengan bijaksana dan munasabah. Boleh faham maksud saya? Nah, itu dia punya hujah ataupun antara perkara-perkara yang telah disentuh di situlah untuk saya memudahkan kefahaman. Cara ulama hadis bincang ni dalam, dia ada banyak cara lah. Ada yang kata cara hadis nak tingkatkan sanad dan sebagainya. Okey, Pak Ahmad Jantan, Pak Ahmad Jantan nak tanya soalan ke? Silakan. Ya, saya sebenarnya ada tertinggal sikit tadi. Saya maaf kalau saya tertinggal. Jadi berkenaan dengan salat ni, kalau ada salat dia tak terangkan bagi saya lah, boleh jadi saya tertinggal. Sama ada salat jahar atau salat syirik. Untuk salat ni yang kita kata salat ditunjukkan Nabi SAW ni. Ya. Tak kira Pak Jamat kalau solat dia jahar ataupun solat dia sir, fungsinya masih sama. Betul, saya faham tu. Cuma satu lagi, adakah Abu Bakar tak baca terus Imam mengangkat takbir setelah satu rakaat dan satu rakaat yang lain? Maaf Pak Jamat, saya tak jelaskan tadi. Adakah apa? Adakah macam Sayyidina Abu Bakar hanya memberi takbir saja atau tak membaca surah? Okey, maknanya adakah Sayyidina Abu Bakar mengambil tugas tadi tu, tolong extend dengan baca surah sekali atau takbirnya saja, betul tak? Ya. Jawapan dia adalah takbirnya saja. So kalau imam baca, kena dengar. Kalau imam baca, makmum baca, yang dengar siapa? Tak ada orang. Bermakna imam waktu terus Rasulullah SAW diganti atau Sayyidina Abu Bakar masuk bantu Nabi saat melibatkan orang bergerak saja, iaitu takbirat. Ya Pak Jamal, clear? Itu bahagian tu clear. Saya pandangkan hadis ni cantik, aturan dia tu cantik betul. Ya, silakan. Ada sebab tu ada beberapa question tadi yang saya nak tanya, tapi saya kata tunggu, saya ingat mungkin memang sampai kat situ dia. Jadi bila ada itu sambung tu kan, saya tahu ini jawapan dia yang ada itu bahagian 2 dan bahagian 3 tu. Betul. Jadi susunan dia cantik. Jadi kalau kita nak kritik Imam Bukhari kan, tak mudah kita nak kritik dia. Betul. Maknanya kalau kita nak kritik pun tak layak sebenarnya. Ya betul. Cara Imam Bukhari. Tapi cuma kita rasa macam kenapa ada imam yang sangkal apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Betul. Ya. Agak kat situ macam kita macam tak pernah sabarlah kalau nak disangkal kan. Ya betul. Terima kasih Pak Jamal kerana menjiwai hadis ni atau kerana menjiwai apa yang Imam Bukhari susun. Tuan-tuan lihat, tengok Imam Bukhari letak tajuk bab tu cantik. Dia letak tu mula-mula imam mendengarkan. Lepas tu Imam Bukhari susun dengan seorang makmum kepada seorang imam, lepas tu orang lain follow dia. Still masih lagi dia adalah communication atau mendengarkan. So maknanya tuan-tuan, kalau istilah kita lah, kalau
kadang-kadang isteri panggil suami tak dengar. Dia panggil anak dia cakap apa? Kau pergi panggil bapak kau tu. Kau tepukkan bapak kau tu, kau cakap bapak kau tu, mak panggil. So maksudnya walaupun yang panggil bukan si mak atau isteri, tetap suami tu bangun, dia pergi kat dapur, dia jumpa isteri dia. Dia tak tanya anak dia kan, kau nak apa? Tapi tetap tukang panggil tu menyampaikan komunikasi yang sama. Cuma tuan-tuan, mungkin cara orang dulu ataupun cara ulama' dahulu berbeza dengan kita yang lebih straightforward sekarang ni. Ulama' dulu mungkin susun kerana keilmuan yang tinggi, tak payah syarah banyak pun faham dah. Kita pula kenapa berbelit-belit, zaman tak sama, ya, cara tidak tak sama, communication tak sama. Betul Pak Jamat? Tidak juga. Kalau kita pandangkan apa yang kes terjadi wanita di Malaysia tu. Mana? Yang pasal aurat. Ya, tadi yang pasal aktivis tu. Adakah dia berpandukan pada Al-Quran semata-mata je? Betul. Walaupun saya faham Pak Jamat, dia tak anti hadis, tapi dia berpada pada hadis tu untuk pertegakkan hujah dia. Benda ni saya dah jumpa dah itu lama dulu, dalam 10 tahun lepas. Satu budak sekolah balik itu tak payah begini. Dia kata dia ada pernah ayat Quran yang mengatakan tak, tapi dekat you pandu pada satu. Dia tidak berpandu kepada aurat wanita. Jadi kalau kamu pandu kepada aurat wanita, awak tahu bagaimana rambut tu, perlunya rambut tu. Kalau tidak, tak adalah sampai ada wanita yang kena bakar dalam neraka pasal rambut. Betul. Mustahil maknanya kalau perkaranya remeh, takkan sampai begitu azabnya kan? Yalah. Itu maksud macam tu. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Ahmad Musi. Barakallahu fiik. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Haji Tarikh nak cakap ke? Selamat Pak Jamat you pun ada. Pak Jamat mudah sihat. Ya. Sila Pak Haji Tarikh. Tak ada. Alhamdulillah. Okey. Kak Zaitun apa nak tambah Kak Zaitun? Saya tutup dulu ya hadis ni. Kita habis dah baca hadis ni kan? Actually yang tentang aktivis yang Ustaz cakap, saya sebenarnya Kak Zaitun tengah cari actually Cikgu Aisyah lah ada share dengan kita about this thing last 2 months kalau silap. Nanti insyaAllah Kak Zaitun forwardkan dekat dalam group lah, sebab Cikgu Aisyah ada kemukakan perkara ni dekat dalam kalau ada saya daripada saya ni saya Kak Zaitun. Okay. Dia punya artikel saya forward pada Kak Zaitun. Kak Zaitun tengok kan. Okay. Dia seorang nama dia Mariam Lee. Fights for hijab freedom. Kalau mungkin orang yang sama yang kita sedang berbincang ni. Okay, saya bagi pada Kak Zaitun ni. Dia ni tonton biasa aktivis macam ni, dia pun pandai sebenarnya ya. Semua orang yang bijak belaka lah. Tapi kata Pak Cik Haji Ahmad tadi, takkanlah satu je dia berpandukan pada satu. Kalau bab makan pun ada hadis makan 3 jari. Tapi tak adalah kita makan nasi 3 jari kan. Ini siapa dia kata, aktivis Mariam Lee faced harassment after she decided to stop wearing her hijab in her mid-20s. She was hijabis Kak? Betul. Pada dia macam keluarga pembentukan ataupun kefahaman untuk berhijab ni sebenarnya bukanlah keagamaan, tetapi hanyalah adat oleh masyarakat yang diterapkan oleh keluarga masing-masing lah. So dia rasakan macam itu adalah sesuatu sesuatu yang dipaksa kepada anak-anak dan termasuklah kepada pelajar-pelajar sebab Malaysia kan bermakna Kak dia ni kalau ikut surat khabar ni 21 di bulan Mei 21 di bulan September ni publish. Ini dalam surat khabar Straits Times. Tapi before that dia dah kecoh lah. Maknanya waktu Cikgu Aisyah forwardkan kita tu dah macam sebulan lebih, dah 2 bulan. Oh, the same person. Dia ni bila? Mana Kak? Betul-betul. Yang ni Oh, tak lawa tak mau. tak ada kena mengenai dengan lawa dia.
Tapi ni belum pakai makeup tu, kena makeup kau mungkin lawa. Tapi isu dekat sini adalah isu hijab dia kan. Okey. Yang mungkin kat sini kalau kat situ saya ingat ini banyak jawapan kalau kita nak kasih kan, tapi saya ingat aktivis liberal ni tuan-tuan, saya bukan tak menghormati, namun menghormati mereka lah saya sebut. Banyak sebenarnya jawapan yang boleh saja untuk melemahkan pandangan mereka. Sebab mereka ni orang-orang logik. Islam ni agama dia logik. Senang je. Maknanya mereka akan biasanya terima fakta dan apa-apa facts and figures. Okay? So, cuma mereka kesiannya cenderung pada satu dalil kebiasaan dan tidak terbuka kepada dalil-dalil lain yang support. Itu unfortunately lah. Tapi kalau ikut dasar mereka, sebenarnya mereka ni senang faham Islam. Cuma mereka tak mau faham Islam. Itu je. Maka dia tak nak faham Islam, dia nak jadi fighter pula. Lepas tu dia nak act untuk hak orang lain ataupun hak asasi orang lain. Itu agak kekok canggung sikit bagi saya. Agak tak apa nak masuk sangat ya. Tuan-tuan dan malah ulama tafsir berbeza pendapat, tapi ulama tafsir akan menjadikan beberapa section. Maksudnya ni pendapat yang, contoh pendapat yang terlalu lemah, ni pendapat yang tidak ada asas, bercanggahan dengan Al-Quran ayat yang lain. Dia ada asas dia. Semua liberalisasi ni dia terlalu terbuka. Jadi tak ada kaedah yang nak menyekat dia. Maksud dengan kata lain, dia tak ada kayu ukur. So suka hati dia nak lajak panjang, dia nak tarik pendek. Dan agama tak boleh sedemikian. Saya yakin. Kita makan pun tak boleh sedemikian. Saya boleh nak makan kaki, boleh, tak ada masalah. Saya makan kaki lah. Orang kan cakap, kau ayam ke kau orang? So, dia maksudnya, this is logic atau common sense. Kita kan tak boleh accept beberapa perkara lah. Ya? Pak Haji Tarikh bangun pagi, betul tak? Bangun. Kalau dengan ayam kat kampung, mana dulu? Pak Haji dulu ke ayam kokok dulu? Ayam kokok ya. Ayam dulu. Cik baik, ayam dulu. Kalau Pak Haji Tarikh terbangun dulu, takkan Pak Haji Tarikh pula nak kokok. Betul tak? Pasal munasabah lah. Biar Pak Haji Tarikh lah kokok. Hari tu Pak Haji Tarikh, sekarang ayam kau cuti, aku ganti. So tak ada kena-mengena dalam bab tu. So kita tak, sama lah macam saya nak gambarkan liberalisasi ni, liberalism. Cara mereka tu gitu. Isuanya ayam cuti, dia berkokok, ayam tidur. Jadi agak tak masuk sikit ya. Pejamat baik pejamat. Gelap je hari ni nampak? Ustaz yang perempuan ni tadi, perempuan ni tadi yang cerita hal ini, dia tak baca Quran ke? Tak baca Quran kan? Hadis ke? Ya, baca tadi. Dia seorang lagi baca. Tak reti lah kan? Ataupun dia ambil satu dalil, dia abaikan yang lain-lain. Betul Pak Cita kata agak tak reti tu dalam bahasa lain, maklumat dia tak cukup. Tapi cara dia perjuangkan, dia memang 7 petala langit dan 7 petala bumi punya fakta tu. Tapi alangkah unfortunately Pak Cita dia have no ini. Modal dia kurang banyak sikit ya. Alhamdulillah. Kita tahu puan, kerana tajuk hari ni agak ringan, sebenarnya kita terkeliru sikit tadi, maafkan saya. Dan pada keadaan ni mudah-mudahan barakah membaca hadis ini dapat kita sama-sama bermanfaat ataupun sama-sama meraih barakah daripadanya. Dan kalaupun ada kesusahan untuk memahami, Allah gantikan dengan syurga ataupun jihad pahala syahid. Dan jika tuan-tuan mudah untuk menggarap, senang untuk faham, maka Allah berkati ilmu tuan-tuan puan dan mencambahkannya untuk orang lain juga memahami. Terima kasih kepada Kak Zaitun yang tukang baca tadi. Lama, panjang, hari ini baca. Dan terima kasih kepada semua yang bagi pandangan, yang participate, yang chat, yang apa segalanya, yang hadir malah menonton saja di Facebook Masjid Abu Siglap. Saya doakan tuan-tuan, pahala tuan-tuan diampuni Allah. Malaikat mendoakan kita diampuni Allah, berkekalan insya-Allah husnul khatimah untuk semua orang.
Ya, pakcik-pakcik semua, macam-macam semua, saya undur diri dulu. Saya ingat kita benda Zohor dah tengah hari nak makan ni. Work pun dah boleh. Saya dengar dah Iskandar kata nak belanja nanti, mungkin kata. Okey, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz.